Global berkesedaran politik dan bersifat moden dalam amalan budaya. Maka bagaimana kita UMNO akan berhadapan dan menghadapi realiti politik sebegini? Bagaimana UMNO harus memperjuangkan agenda bangsa dalam konteks pemikiran, sikap, budaya dan citra bangsa Melayu yang semakin deras berubah? Adakah kita berupaya menangani gelombang kebangkitan generasi yang mempunyai kesedaran politik yang tinggi ini? Ini merupakan persoalan penting yang perlu untuk kita sama-sama muhasabah, fikir dan ikhtiarkan penyelesaiannya. Cabaran kedua, mereka yang menganggotai dan menyertai parti dan aktiviti politik semakin berkurangan, biarpun kesedaran politik meningkat dengan luar biasa. Dalam konteks Malaysia, semakin ramai daripada rakyat kita yang sudah tidak berminat dan semakin menjauhkan diri, bukan saja dengan UMNO, malah dengan pelbagai pergerakan politik lain. Itu ramai yang sangat kritikal, mencurigai, malah menyalahkan UMNO dalam semua kemelut bangsa dan negara. Kebelakangan ini, penolakan terbuka terhadap UMNO, termasuk dari orang Melayu sendiri, semakin ketara. Prestasi kita dalam 2 pilihan raya umum yang lepas adalah petunjuk terbaik dan harus segera menjadi pengajaran berguna. Benar, kita punyai 3 juta ahli, tetapi adalah juga benar yang kebanyakan ahli kita adalah hanya pada keahlian, dan ramai yang menyertai UMNO bukan lagi kerana perjuangan, tetapi sebagai instrumen politik untuk pengaruh, kuasa, prestij dan kekayaan. Menteri Presiden, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sukar untuk sesebuah parti politik yang diasaskan pada nilai, paradigma dan struktur abad ke-20 untuk berhadapan dengan cabaran abad ke-21 pada hari ini. Abad yang menyaksikan capahan rumit suara-suara politik dan budaya kewarganegaraan yang sangat pantas berubah. Abad yang generasinya tidak lagi gemar dengan idea kuasa dan kepimpinan dari atas ke bawah. Bagi generasi pasca moden, zaman kerajaan tahu segala-galanya telah berakhir. Kebijakan kerajaan ada hadnya. Generasi kini adalah kuasa baru yang telah merubah struktur tradisional hierarki dan kuasa. Namun, biar apa pun sifat dan sebesar mana pun cabaran ini, kita mesti bersedia berhadapan dengannya. Saya menguraikan cabaran-cabaran mendesak ini kerana saya tidak mahu UMNO dan orang Melayu, terutama di Johor, lari dari hakikat dan realiti sebenar. Rentetan daripada apa yang telah dijelaskan tadi, kita hanya ada 3 pilihan. Pertama, menentang dan menghalang perubahan. Jika ini adalah pilihan kita, saya yakin kita pasti akan kecundang dan tewas. UMNO akan hanya tinggal sejarah yang bakal dilupakan. Kedua, mengambil sikap tidak endah, tidak peduli semua orang hanya dengan kepentingan sendiri. Kita sendiri tahu, jika ini yang kita pilih, pasti kita akan segera menjadi terasing dan akhirnya tidak relevan. Dan pilihan ketiga, merancang
mendepani dan mengurus perubahan ini dan merancang dan mengurus perubahan tersebut secara strategik, bijaksana dengan ilmu, dengan akal yang panjang serta kolektif. Saya percaya ini adalah pilihan terbaik yang harus kita lakukan. Lalu, jika ini pilihan kita, maka jalannya ialah pengislahan dan memodenkan UMNO. Ini bermakna UMNO memerlukan nafas baru, pemikiran baru dan strategi baru. UMNO mesti memimpin bukan saja bangsa Melayu dan perjuangannya, tetapi Malaysia dan masa depannya. Kita harus melakukannya secara kolektif. Satu parti, satu perjuangan, satu bangsa dan pastinya satu Malaysia. Kesemuanya saling mendukung erat dan mengukuhkan antara satu sama lain. Maka dalam konteks ini, saya suka menganjurkan 4 pendekatan untuk perubahan yang UMNO mesti pertimbangkan. Pertama, kita mesti akur bahawa UMNO, termasuk UMNO Johor, memerlukan suatu transformasi dan bukannya perubahan kosmetik yang bersifat luaran semata-mata. UMNO mesti berfikir di luar norma kebiasaan. Parti harus diurus dan tampil menjadi pergerakan yang lebih canggih, dipimpin oleh pemikiran termaju serta dengan pendekatan bersederhana. UMNO harus bangkit dan tampil menjadi pergerakan politik sezaman, berprinsip dan inklusif. Konstituen UMNO bukan lagi hanya ahlinya, tetapi masyarakat Melayu dan Malaysia secara keseluruhan. Konstituen yang pelbagai dan kompleks ini harus diurus dengan bijak dan menuntut keterbukaan. Yang rencam itulah yang bakal membuahkan penyelesaian terbaik dan berhikmah. Hanya pergerakan politik yang bersifat sezaman dan mendukung pemikiran termaju akan dapat mengurus kepelbagaian ini dengan kematangan dan membuahkan kejayaan. Kedua, kita mesti gigih berikhtiar dan meyakinkan generasi muda Melayu dan Malaysia bahawa mereka boleh mempercayai dan meyakini UMNO, dan UMNO seterusnya akan mendengar dan menyaut aspirasi mereka. Untuk diyakini, UMNO mesti mempunyai plan, idea, strategi dan dasar yang jelas dan pragmatik, bertindak balas terhadap semua permasalahan orang Melayu, rakyat Malaysia dan negara dengan segera dan bersesuaian. Lalu dasar dan strategi kita tentang pendidikan kena jelas. Dasar kita mengenai agihan ekonomi perlu realistik. Dasar kita tentang kesihatan mesti boleh diterjemahkan dalam perkhidmatan kesihatan terbaik setanding dengan negara maju. Dasar kita tentang perumahan tidak akan sama sekali meminggirkan mana-mana golongan. Dasar kita tentang Islam mesti mengambil kira kemajmukan Malaysia, dan kita mesti terus terbuka dan rasional dalam semua dasar pro Melayu dan pro Bumi Putra. Tidak cukup dengan itu. Semua yang kita ketengahkan dan perjuangkan, impaknya mesti boleh terlihat, boleh diukur dan berorientasikan pencapaian. Semua ini penting kerana konstituen kita sangat bermaklumat, mempunyai kesedaran politik yang tinggi serta mendambakan perubahan nyata. Mereka tidak lagi boleh diolok-olokkan dengan retorik politik dan retorik kebangsaan. Saya sangat berkeyakinan
Jika semua dasar dan pelan kita dihurai dan dirungkai dengan baik, maka kefahaman yang lebih jelas akan dapat ditanam. Nescaya UMNO akan dilihat konsisten dan mempunyai agenda yang jelas dan terancang. Hanya dengan itu, ketidakpercayaan yang membusuk akan dapat kita tukar menjadi keyakinan yang menggunung. Ketiga, UMNO memerlukan mekanisme baru dalam menggerakkan demokrasi dengan cara yang selari dengan kedinamikan abad ke-21. Kita perlu menyusur denai yang akan membawa kita untuk menghubungkan semula orang Melayu dan rakyat Malaysia dengan idealisme politik dalam era yang menyaksikan ideologi politik mula menjadi sesuatu yang jijik dan memualkan. Salah satu jalannya ialah menggunakan teknologi digital dan media sosial untuk menjadikan UMNO lebih demokratik dan inklusif.